kita membaca, memahami dan terus mengamalkan. Macam mana kita nak amal kalau kita tak faham? Macam mana kita nak khusyuk kalau kita tidak faham? Semoga surah Al-Mulk ini menjadi bacaan-bacaan harian kita, wirid-wirid harian kita. Baik, malam ni kita akan masuk untuk siri yang ketiga, maknanya kelas kita yang ketiga, pertemuan kita yang ketiga. Tuan-tuan dan puan dah dapat nota? Dah. Okey, alhamdulillah. Dalam nota itu saya telah jamakkan dia, tetapi tidak diqasarkan. Saya telah jamakkan dia untuk pertemuan ataupun kelas kita minggu lepas siri 2, dan untuk kelas pada malam ini adalah siri yang ketiga. Tetapi ada sedikit maklumat tambahan, saya ada tambah sebentar tadi. Ada sedikit maklumat tambahan, nanti saya akan tunjukkan di manakah maklumat tambahan-tambahan itu. Saya harap tuan-tuan dan puan dapat memberikan penumpuan. Yang paling penting malam ni kita lapangkan dada kita, minta kepada Allah lapangkan dada. Saya sebenarnya takut, saya tak tahu kenapa. Masuk surah Al-Mulk ni jadi macam takut je. Wallahu ta'ala alam. Dadanya macam bergetar-getar begitu. Wallahu ta'ala alam. Berdengup-dengup moga-moga Allah bantu kita malam ni. Allah cucuri rahmat, Allah menambahkan, mencampakkan kefahaman kepada kita. Baik, untuk siri yang ketiga pada malam ini, kita akan masuk kepada bukti yang kedua. Sebelum saya teruskan, izinkan saya sekejap untuk membuat sesi pengulangan pembelajaran kita pada minggu lepas. Itu siri yang kedua. Pada minggu lepas, alhamdulillah, dengan rahmat Allah, kita telah pun diperkenalkan, kita telah pun diberitahu oleh Allah dalam surah Al-Mulk tentang bukti pertama yang menunjukkan Allah itu kekuasaannya sangat sempurna. Boleh sebutkan apakah bukti yang pertama itu? Hanya Allah lah yang boleh mematikan dan menghidupkan. Alhamdulillah, malam ni kita hidup yang kali kedua, betul tak? Kita dah pernah mengalami mati yang pertama, tapi kita pasti akan mati kali yang kedua, dan yang pasti kita juga akan hidup buat kali yang kedua. Kemudian pada kuliah yang lalu juga kita telah menyebutkan di antara bukti Allah itu berkuasa, Allah itu tugasnya adalah sebagai penguji kepada kita semua. Nak tak nak, kita memang kena buat. Nak tak nak, kita tetap akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap kena menghadapi ujian itu. Apakah ujian yang telah Allah minta kita lakukan adalah Allah uji kita dengan apa? Katakanlah Allah uji kita dengan, Allah suruh kita buat ibadah, iaitu amal soleh. Tetapi amal soleh yang Allah nak tengok tu banyak ke? Allah nak tengok apa? Allah nak tengok amal yang paling terbaik. Apakah ciri amal yang terbaik? Ikhlas dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga seminggu yang telah pun berlalu kita dapat menambahkan amal-amal soleh kita kepada Allah dan selari dan selaras dengan apa yang Allah kehendaki. Maka pada malam ini kita akan mempelajari tentang bukti yang kedua yang menunjukkan Allah itu Tuhan yang sangat berkuasa. Baik, bukti yang kedua ini tajuknya adalah penciptaan 7 lapisan langit dengan sangat teliti dan sempurna. Bukti ini boleh lihat pada ayat yang ketiga sehinggalah ayat yang ke-5. Dan nota tu saya dah mengumpat kan? Betulkan sikit. Okey. Bukti yang kedua ini adalah bukti, tajuk ni adalah kerajaan Allah di dunia. Kita masih lagi bincang, Allah masih lagi bersama-sama dengan kita untuk menceritakan tentang kerajaan dia, pemerintahannya di dunia ini.
Yang mana sebelum ni kita tak dah belajar tentang kerajaan Allah di bumi, iaitu Allah menghidupkan kita setelah sebelumnya kita tak ada kan. Hidup sekarang ni di muka bumi. Ayat nombor 2 ni adalah yang sekarang ni. Sekarang ni ayat nombor 2 surah Al-Mulk tu adalah sekarang ni kita telah hidup, maka Allah nak uji kita siapa amal yang paling terbaik. Siapa yang tak buat, Allah akan azab dia dengan sifat maha perkasa dia. Betul? Siapa yang dia usaha nak buat, tiba-tiba ada kala buat, ada kala tak buat, selalulah minta ampun kepada Allah, kerana Allah Tuhan maha pengampun. Itu kita cerita pada minggu lepas. Jadi malam ini Allah membawa kita semua untuk melihat kekuasaannya yang ada di langit, iaitu ayat 3, 4 dan 5. Jadi malam ni kita akan tadabbur dulu untuk ayat 3, 4 dan 5. Okey, dapat faham maksud ni? Sepatutnya anak panah ni naik ke atas, ke langit kan? Faham tak yang hijau ni kenapa? Apa hijau, putih hijau? Yang ni kita nak fokus yang ini untuk malam ini. Okey, kita baca terlebih dahulu ayat yang keempat yang ada di dalam surah Al-Mulk ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور Wah, suara dia dengar macam tu kan, suara bass ya. Okey. Okey, ayat ni kalau jumpa soalan menunjukkan apa? Bagus kita sambung ke bagus kita berhenti? Afdal sambung lebih bagus, tapi kalau tak sampai nafas boleh berhenti kat sinilah. Okey. Apa makna allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa? Okey. Terjemahannya, Allah memberitahu kepada kita semua dalam surah Al-Mulk yang kita selalu baca pada setiap malam. Allah kata dialah yang telah menciptakan, iaitu khalaqa. Masih ingat lagi perbezaan khalaqa dengan ja'ala? Masih ingat? Kalau Allah menyebutkan khalaqa, bermakna yang khalaqa itu Allah nak membuktikan tentang keagungannya. Jadi Allah mengatakan dialah yang telah khalaqa, mencipta 7 pertala langit. Maknanya langit yang ada tu 7. Langit 7 tu apa? Yang berlapis-lapis, tibaqa. Okey. Kemudian Allah selepas dia sebut tentang 7 langit, dia kata, engkau tidak melihat pada ciptaan Allah, ciptaan yang mana? Cipta tentang 7 langit tadi itu yang berlapis-lapis tadi, yang Allah menciptakan, dia bersifat yang maha pemurah. Kenapa Allah letakkan sifat dia yang maha pemurah? Kenapa tidak kata engkau tidak melihat pada ciptaan Allah itu sebarang keadaan? Kenapa Allah mengiringi selepas sebut Allah dengan namanya Ar-Rahman? Nanti kita akan ulas. Kan? Kemudian Allah mengatakan engkau tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu sebarang keadaan yang tafawut, yang tidak seimbang, yang tidak macam tak sama, macam yang ada dipanggil apa? Cacat celia begitu. Lepas tu Allah mengatakan bahawa maka, maknanya ini lihat yang pertama, maka kembalilah semula melihat. Melihat ke mana? Maknanya kenalah mendongakkan kepala ke atas. Adakah engkau melihat sebarang keratakan? Futur ni lubang-lubang, keratakan dan sebagainya. Okey, boleh faham tak tentang ayat ni?
Okey, ayat ni Allah memberitahu tentang dia mencipta 7 lapis langit. Okey. Kita lihat dulu tafsiran ayat je sebelum kita masuk kepada tadabbur. Okey, ayat 3 tadi ayat berapa? Ayat nombor 3 kan? Okey, kita tengok dulu. Dalam ayat tadi jumpa tak perkataan tibaqa? Okey, at-tibaq membawa maksud sesuatu yang ada di atas sesuatu. Maknanya dia berlapis-lapis lah. Ada 7. Maknanya yang kedua berada pada yang pertama, yang ketiga berada kepada yang kedua, sampailah yang ke-7. Ini boleh rujuk dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Kalau sesiapa yang dia nak belajar makna-makna ayat, kalimah by kalimah dalam Al-Quran, saya syurkan anda cari kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran karangan Al-Gharib Al-Asfahani. Sudah ada terjemahannya, 3 jilid, boleh cari. Okey, dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari, dalam tafsir Jami'ul Bayan, beliau mengatakan tabaqan fawqa tabaqin ba'duha fawqa ba'din. Dia kata satu lapisan berada di atas lapisan yang lain, sebahagiannya berada di atas sebahagian yang lain. Sama seperti yang kita terjemahkan pada ayat yang awal, tibaq. Kalau level ni, ini tingkat berapa ni? 2 ya. Dia panggil at-tabiq. Dia panggil. So, ada lagi yang atas. Jadi perkataan tibaqa dalam ayat tu merujuk langit yang berlapis-lapis. Ada sesuatu di atasnya sampailah yang ke-7. Kenapa Allah sebut sampai 7? Kenapa tak sebut langit saja? Kenapa perlu sebut 7? Sebab Allah nak bagi tahu langit tu ada 7 lapis. Okey, betul. Ada ayat lain Allah tak sebut 7 pun. Allah cuma kata menciptakan langit dan bumi. Tapi kenapa perlu sebut sampai 7? Kerana ingin menunjukkan kesempurnaan dia. Kesempurnaan dia. Siapa sebut 7? Kalau 1 pun dah kagum, dah takjub, kan? Kalau 7 maknanya tak boleh nak cakap apa-apa. Kita kalau takjub, kalau kagum, sunnah Nabi sebut apa? OMG. Kan macam mana? Bukan wow. Bukan. Sebab apa? Subhanallah. Okey. Kalau Allah tak sebut 7 pun, Allah sebut dialah yang telah menciptakan langit yang berlapis-lapis. Contoh sebut 1 saja pun kita dah rasa kagum. Tetapi Allah nak kata kesempurnaan dia tu, kekuasaannya bukan pada 1 tetapi juga merujuk ke 7 lapisan langit. Okey, kalimah futur adalah berasal daripada kalimah at-tafattur ataupun al-infitar ataupun al-insyiqaq. Ingat tak ada surah dalam Quran, surah al-infitar, idza as-samaa'u fatarat. Ingat tak ada surah idza as-samaa'u syaqqat. Okey, insyiqaq, al-infitar sama macam kalimah al-futur pada ayat nombor yang tadi tu. Bermakna al-insyiqaq dengan al-infitar bermakna terbelah. Kita terjemah tadi retak, terbelah, berlubang-lubang. Itu dipanggil al-futur. Okey. Dalam Al-Quran ada beberapa surah lain yang menyebutkan bahawa langit ini dia terdiri daripada 7 lapisan. Daripada 1 lapis kepada 1 lapis. Okey, antara surah tersebut adalah surah Al-Baqarah ayat 29, surah Fussilat ayat nombor 12, surah At-Talaq ayat 12, surah Nuh ayat 15 dan surah Al-Mu'minun ayat 17. Nanti balik silalah buka ke-5 ayat tersebut untuk melihat ayat-ayat yang menyebutkan Allah menciptakan langit sebanyak 7 lapisan. Okey, kita kembali kepada maksud ayat tadi tu. Okey, ayat nombor berapa tadi tu? Nombor 3 kan? Tuan-tuan faham tak kalau baca terjemahan saja? Faham terjemahan Allah kata apa? Allah menyebutkan dalam Quran bahawa dia mencipta langit berapa lapisan? 7.
Yang 7 lapisan itu dianya tidak ada yang tidak selari. Ada yang kesengit ke depan, ada yang ke belakang, tak. Semuanya seimbang. Lepas tu Allah bagi tahu lagi, kalau kamu tengok kali pertama, kamu tengok sekali lagi untuk kali yang kedua, kamu dapati tidak ada satu pun langit-langit Tuhan itu yang ada lubang-lubangnya, yang retak-retak dan sebagainya. Jadi kalau nak tahu buktinya, kita kena buat apa? Besok siang tengoklah langit. Bangun pagi-pagi dah terang sikit, tengok langit. Jangan tengok malam ni. Malam ni tak nampak. Okey, tengok besok siang, tengok langit. Lepas tu ada kala kadang sonok kalau dapat naik motor. Saya suka saya naik motor sebab kita nampak jelas kiri dan kanan. Buat kita kan ada tingkap belah kiri, tingkap belah kanan, masih terbatas kan. Naik motor ni, Masya Allah, jalanlah jauh macam mana sekalipun, kita akan sentiasa mempunyai atap di atas kepala kita. Dia panggillah langit. Saya daripada Melaka, saya pergi Melaka pun tengok ada langit. Faham tak? Maknanya di bumi manakah yang tidak ada langit? Anda berjalanlah sejauh mana sekalipun, pasti anda akan berada di bawah satu bumbung. Itu bumbung dunia ini, iaitulah langit. Jadi selepas ini anda memandu kereta, naik motor, berjalan kaki dan sebagainya, usahakanlah mendongak kepala melihatlah langit. Ingat, tengok langit tu, ingat ayat nombor 3. Ajak anak-anak tengok, besar kan langit ni. Dia seperti kubah. Kata Dr. Wahbah dalam Tafsir Al-Munir, dia seperti kubah lapis. Yang kita nampak tu pada langit yang dekat. Kita akan belajar lepas ni. Okey, dapat tak maksud ayat ni? Okey, kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebut tentang langit, termasuk surah Al-Mulk? Kerana dalam ayat lain, ni dalam surah At-Talaq ayat 12, ini salah satu ayat yang saya kata surah lain tadi. Allah kata apa? Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun. Dia punya dalil kat sini. Lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'. Okey, Allah menerangkan, Allah sebut ayat ni atas dulu, lepas tu Allah sebut untuk apa? Lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'. Okey, apa maknanya? Allah yang menciptakan 7 petala langit, dia juga menciptakan 7 petala bumi seperti itu juga. Perintah Allah berlaku terus menerus antara alam langit dan alam bumi, kerana mereka ni makhluk. Mereka ni bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kemudian Allah kata, kenapa Allah cerita tentang langit dan bumi? Allah kata supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Inilah sebab kenapa Allah cerita pasal langit. Kerana Allah nak membuktikan antara banyak-banyak penciptaannya, yang boleh membuktikan kita nampak tak ada yang halang kita, adalah langit, menunjukkan Allah itu berkuasa. So selepas ini selalulah berinteraksi dengan langit, berinteraksi dengan anak-anak dan sebagainya, suruh tengok kepada langit. Allah tu Maha berkuasa. Nak tanya pada anak-anak, langit tu ada tiang tak? Mana tiang dia? Langit ni mana penghujung dia? Supaya kita dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang lain, ini dalam surah Qaf ayat nombor 6. Sebab apa Allah sebut langit? Sebab Allah suruh kita tengok langit itu. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Okey. Kenapa dalam pembelajaran kita tadabbur kita bawa ayat-ayat dalam surah yang lain, sedangkan kita belajar surah Al-Mulk? Okey. Dalam ilmu pentafsiran, dalam ilmu belajar tadabbur,
untuk dapat makna yang lebih luas, makna yang lebih banyak maklumat dia, maka kita perlu mencari ayat-ayat yang mempunyai kesamaan makna pada surah dan ayat-ayat yang lain. Dalam surah Qaf ini, Allah sebut tentang langit, Allah kata apa? Maka tidakkah mereka memandang ke langit yang ada di sebelah atas mereka. Ayat yang surah sebelum ni, Allah kata langit tu untuk menunjukkan aku ni berkuasa. Macam mana nak suruh kita menunjukkan Allah tu berkuasa? Caranya dengan tengok memandang ke langit yang ada di atas sebelah, yang ada di atas mereka. Jadi caranya kena tengoklah, kena pandanglah, kena tafakkur. Dia panggil istilah tafakkur. Tafakkur ni maknanya berfikir. Ambil masa berfikir. Cuba cari, ada tak lubang-lubangnya, ada tak retak-retaknya. Okey. Makna dalam kan ayat sebut furuj kan? Okey, dalam kata Al-Imam Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan, al-futur sama macam al-furuj bi ma'na wahidin. Al-futur dan al-furuj bermakna sama. Furuj pada ayat surah Qaf ini. Ni kan kita baca tadi kan? Sama juga macam surah ayat Al-Mulk yang kita baca, ada perkataan futur tadi. Okey. Selesai. Kemudian kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Okey, kenapa Allah cerita pasal langit lagi? Tadi kita belajar, langit itu menunjukkan Allah tu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Macam mana untuk membuktikan, menunjukkan Allah tu benar berkuasa pada langit? Maka ayat tadi suruh kita tengok yang di atas kepala kita. Okey. Dalam surah lain, biasa tak amal ayat ini, bangun daripada tidur di tengah malam. Nabi selalu apabila dia bangun malam, Nabi bukan bangun pagi, dia bangun malam. Faham tak? Kan Nabi bangun tengah malam dia. Okey. Apabila dia bangun, antara zikir yang dia akan ucapkan setelah selain daripada dia sapu muka dia bekas-bekas tu, dia sapu, dia akan masukkan air dalam lubang hidungnya 3 kali. Dia kemudian dia keluarkan, sebab syaitan bermalam dalam lubang-lubang hidung. Tak kira lubang hidung anda mancung ke tak mancung. Tetapi Nabi tidak lupa membaca 10 ayat yang terakhir surah Baqarah, bermula ayat nombor 190 sampai ayat nombor 200. Ali Imran ada berapa ratus ayat? Ada 200 ayat, betul? Maka Nabi setiap paginya dia bangun, malamnya dia akan membaca 10 ayat yang terakhir dalam surah Ali Imran. Ayat yang kita nak jadikan panduan pada malam ni adalah pada ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah kata sesungguhnya pada kejadianlah langit, pada kejadian bumi, tukar malam dan siang, ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Sebab itu tadi kita jadikan ayat nombor 3, ayat nombor 4 sampai ayat nombor 5 bukti yang kedua yang membuktikan bahawa Allah itu maha berkuasa. Sebab dalam Quran, kenapa Allah bawa cerita sikit-sikit langit? Kerana cerita pasal langit itu menunjukkan Allah ni berkuasa. Jadi cara nak dapatkan fikir Allah tu berkuasa, maka kena berfikirlah dengan menggunakan akal dia. Okey. Kemudian, kenapa Allah cerita pasal langit lagi dalam surah Al-Mulk ini? Dan juga dalam surah-surah yang lain. Sebab apa? Tadi dapat faktakan Allah tu maha berkuasa. Maknanya selepas ini, kalau kita nak buktikan, anak kita tanya, Mama, apa bukti Allah tu berkuasa? Salah satunya kita boleh bagi jawapan, kita suruh dia tengok apa? Kita suruh dia tengok langit. Itu tanda dia. Okey. Selain untuk membuktikan Allah tu berkuasa pada langit, apa lagi hikmah lain? Kalau kita buka dalam ini dalam surah, saya terlupa surah ni surah apa. Dalam surah ni
Kenapa Allah sebut tentang langit? Kerana Allah kata, "Aantum asyaddu khalqan amis sama?" Adakah kamu yang lebih suka diciptakan ataupun langit? Kenapa? Kenapa Allah bandingkan cipta kita dengan cipta langit? Allah kata, nak cipta kamu dengan cipta langit, siapa yang lebih suka? Mana lebih suka? Mana lagi payah? Antara nak cipta kita dengan nak cipta langit, mana lebih susah bagi Allah? Tak berani nak jawab. Okey, Allah ni tidak ada sedikit pun susah bagi dia. Faham tak maksudnya? Tidak ada lemah pun. Cuma sebab berinteraksi dengan manusia yang ada otak, yang ada akal, uli albab tadi tu, kan? Maknanya kena bermain dengan logik. Sebab tu ada akal. Jadi cara nak logik tak logiknya, Allah ni tahu tak, Allah ni walaupun dia maha perkasa, dia boleh paksa kita, tapi dalam beribadat kepada Allah nak suruh hanya sembah kepada dia. Allah mendatangkan justifikasi, Allah menjelaskan sebab berinteraksi dengan manusia perlu diberikan sebab. Kenapa saya hanya perlu menyembah kepada Allah yang Esa, tak ada sembah Tuhan yang lain? Maka Allah memberikan jawapan dia. Jadi Allah bertanya ni kepada manusia, adakah kamu tu lebih suka diciptakan ataupun langit? So tuan-tuan nak jawab apa? Antara cipta manusia dengan langit lebih susah lah langit lah. Tuan-tuan takut kenapa jawab ni? Kenapa? Sebenarnya langit. Allah jawab, rafa'a banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Tuhan yang telah membinanya langit, dan dia telah meninggikan bina langit itu, lalu sempurnakan dia. Okey, kenapa Allah duduk berdialog pasal manusia dengan langit, pasal langit? Hari tu kita dah belajar dah surah dalam program Tasha. Masih ingat lagi? Tasha tadabbur surah Yasin dulu. Ni tak ada kena mengena yang hidup atau yang mati Tasha tu ya. Masih ingat lagi? Hari tu ingat Tasha mana pula ustaz ni? Masih ingat lagi kita sebut kenapa Allah cerita pasal langit? Okey, kita tengok dulu surah Ghafir. Sekali lagi Allah cerita pasal langit. Kenapa Allah buat pasal langit? Dalam surah Ghafir ayat nombor 57, Allah kata, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Allah kata apa? Sesungguhnya menciptakan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Kenapa? Kenapa Allah duduk banding dengan cipta manusia? Sebab apa tau? Sebab apa? Sebab ada sebab. Sebabnya kalau buka surah Yasin, kan kita dah hajat ayat 81 dulu. Allah kata apa? أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Kenapa semangat baca? Sebab ayat ni nak habis surah Yasin dah. Ayat ke-81. Kan orang kita kalau jumpa ayat وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, dia nak habis dah. Kan? Tapi dia enggak faham kenapa Allah cerita pasal langit dan bumi dalam surah Yasin. Ini jawapan dia. Surah Yasin memberikan jawapan kenapa Allah tanya cipta manusia dengan cipta langit. Ayat nombor 81 Allah kata, tidakkah diakui bahawa Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana menciptakan mereka dahulu. Sudah tentu dialah pencipta lagi maha mengetahui. Rupa-rupanya kenapa Allah cerita pasal langit dalam surah Al-Mulk? Ada jawapannya dalam surah lain kan? Itu dipanggil teknik, guna surah yang lain, ambil cerita tentang langit, dikumpulkan macam tu dapat jawapan. Rupa-rupanya perkara yang paling utama, kenapa Allah cerita pasal langit pada ayat 3, 4, 5 surah Al-Mulk? Kerana ia membuktikan Allah tu maha berkuasa. Satu.
apabila Allah tu berkuasa dalam bab cipta langit, Allah juga menunjukkan bahawa sebenarnya kalau dia berkuasa nak cipta manusia dan langit tu, cipta manusia tu lebih senang, bermakna mustahil tak mustahilkah untuk Allah hidupkan semula nanti selepas mati? Sebenarnya di zaman orang Arab dulu, musyrikin, mereka tidak beriman akan adanya hari pertemuan manusia itu selepas mati, hidup semula, jumpa dengan Allah. Maknanya beriman kepada apa? Hari kiamat. Sebenarnya kan dia punya pusing tu sebenarnya kenapa cipta langit? Sebab kita ni kan asalnya tak ada, kemudian ada, lepas tu nanti mati, lepas tu hidup semula kan. Kan lebih senang cipta manusia daripada cipta langit ni. Betul kan? Jadi ini bermakna kenapa Allah cipta pasal langit, sebenarnya dalam hikmah yang sama Allah nak menolak mana-mana dakwaan yang mengatakan kalau mati dah masuk dalam tanah. Nanti kita akan belajar surah Sajadah insya-Allah. Habis surah Al-Mulk kita akan buat surah Sajadah. Tapi anda tidak perlulah buat sejadah. Dalam surah Sajadah kan Allah cerita benda yang sama. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid. Mereka bertanya, nanti kalau kami dah hancur lebur masuk dalam bumi, adakah kami akan dihidupkan semula? Betul. Tetapi ayat yang awal surah Sajadah Allah cerita pasal apa? 7 langit kan? Kan? Sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra minas sama'. Cerita juga langit sekali lagi. Sebab nak menjawab bahawa sekadar nak cipta manusia tu kan kamu asal-asalnya tak ada, aku cipta ada, kemudian mati, nak hidupkan semula benda yang dah ada, yang asal-asal dah ada. Beres kata Allah dibandingkan dengan ciptalah langit itu. Okey, dapat tak dia punya hikmah dia? Kenapa Allah cipta pasal langit? Okey, dapat? Dah boleh faham? Okey, ini menguatkan lagi akidah kita bahawa kita tidak boleh menolak lagi bahawa nanti kalau dah hancur lebur, kita pasti akan hidup semula. Inilah yang Allah ingin masukkan kepada kita semua. Okey. Selesai? Ada soalan? Dapat? Hikmah sebut pasal langit tu. Maknanya, kalau tuan-tuan boleh dapat jawapan ni nanti senang. Baca ayat lain pasal langit, dah dapat jawapan dia. Sama je. Pusinglah pada mana ayat pun. Yasin ke, Qaf ke, surah apa pun, Nuh ke. Hikmah cerita pasal langit adalah untuk membuktikan Allah tu berkuasa. Antara kuasa dia adalah dia boleh menghidupkan semula manusia nanti kalau dah mati, dimasukkan ke dalam tanah. Itu hikmahnya. Kenapa Allah sebut pasal langit? Okey, kita lanjutkan lagi bicara kita, boleh? Boleh tuan-tuan ya? Okey. Dalam ayat tadi tu, okey, yang ini kalau sebelum ni surah Yasin saya sebut nak tadabbur, biasakan dengan membina soalan. Ya, dulu kita panggil SST. Soalan-soalan tadabbur. Sebelum dimasukkan JST tu kita dah buat dulu SST tu. Dah betul, cuba tengok balik dalam rakaman-rakaman lepas. Berkat kita duduk SST tu, maka hapuslah JST tu. Tapi apabila dah ada SST tu, kita tak pakai dah SST tu. Dulu kita belajar dalam surah Yasin, kita ajar siapa nak masuk kelas tadabbur kita akan ajar setiap ayat tadi tu kita cuba membina soalan-soalan tadabbur. Tu dia panggil SST. Okey. Jadi dalam soalan-soalan tadabbur pada ayat nombor 3 ni, kenapa Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman pada cipta langit tu? Kalau sebut Allah pun cukup. Kita faham kan? Dialah Allah yang menciptakan 7 langit. Kita dah faham. Tapi kenapa dia mengiringi dengan namanya Ar-Rahman? Pasti ada sebab. Seperti mana sebab dia sebut dia Al-Aziz juga Al-Ghafur. Okey, saya ambil jawapan ini dalam tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab. Saya seboleh-bolehnya setiap fakta ini saya akan rujuk dia kepada mana-mana kitab-kitab tafsir.
supaya saya selamat daripada mentafsir ayat-ayat Allah. Kerana kita bukan orang pandai. Cuma penat sikit lah nak kena buka banyak kitab tafsir. Tak apa tuan-tuan, demi kerana Allah, saya sedia berkhidmat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Undilah saya. Okey. Sebab kalau anda hanya berpandu kepada kitab tafsir Ibn Kathir, anda tak jumpa hikmah dia. Jangan kena cari, ada tak? Ada. Biasanya tafsir-tafsir yang contemporary dia akan ulas sikit dalam bab sains ni. Okey. Muhammad Quraish Shihab hafizahullah, dia mengatakan, kenapa Allah sebut tentang Rahman? Allah sebut tentang Rahman bertujuan mengingatkan kita semua bahawa ciptaan dia itu, sama ada 7 langit ke atau selainnya, adalah hanya kerana rahmat Allah dan kasih sayang Allah, bukan kerana sesuatu yang lain. Sebab apa sebut langit? Kenapa Allah tunjukkan sebut langit? Tadi kita sebut sebab kan? Sebenarnya ada sebab lain lagi. Ingat ya, setiap objek, setiap makhluk Allah yang Allah guna, mesti ada sebab. Anda kalau baca Quran, mesti kena bina soalan. Kenapa sebut ni ya? Kenapa ayat ni dulu? Dia mesti ada sebab dia. Tapi kena carilah sebab-sebab. Kadang-kadang kita memang tak jumpa hikmah dia. Kadang-kadang ada hikmah dia. Kenapa? Apabila sebut langit, dekat langit tu ada apa? Kita kat bumi kan? Kita perlukan apa daripada langit tu? Rezeki di langit, matahari, langit bulan, langit hujan, apa lagi kat matahari? Bintang di langit. Maknanya untuk hidup di muka bumi ni memerlukan sesuatu yang ada di langit. Masya Allah. Jadi Allah nak bagi tahu bahawa apa sahaja yang aku jadikan, termasuklah 7 lapisan langit tadi itu, bukan sebab apa-apa melainkan tanda aku kasih, aku rahmat kepada kamu semua. Rupa-rupanya Allah cipta langit ni bukan sekadar untuk membuktikan dia berkuasa, tetapi ciptaannya menunjukkan kasih sayang kita. Betul, Allah bina sesuatu yang boleh, macam kita lah kan. Bayangkan kalau tak ada 7 lapisan langit tu, habis kita. Macam rumah kalau tak ada bumbung, apa jadi? Kalau hujan turun, basah, panas, perlukan bumbung. Jadi dia punya hikmahnya, Allah nak mengatakan, hei manusia, kau tahu tak aku ciptakan 7 langit ni atau benda-benda yang lain, kata Muhammad Quraish Shihab, hanyalah semata-mata kerana aku kasih dan sayang kepada kamu wahai makhluk. Okey, sambungannya lagi, Allah tidak menciptakan untuk meraih sedikit manfaat pun untuk diri dia. Allah kalau dia cipta sesuatu, dia tak minta kita balas pun. Dia tak minta dia dapat apa-apa pun. Sedikit pun Allah tak nak. Hal itu adalah semata-mata manifestasi dari kehendaknya untuk melimpahkan rahmat kepada makhluknya, khususnya manusia, kerana dia adalah Ar-Rahman. Jadi lepas ni kalau anak nak tanya, Mama, saya kat kelas tadi saya belajarlah nama Allah Ar-Rahman, apa bukti Allah tu maha kasih sayang Ar-Rahman? Kita boleh buat jawapan apa? Tu, kau tengok langit tu. Nampak tak? Bagaimana Allah ajar. Maknanya Al-Quran mengenalkan kita dengan Allah. Betul lah? Langit. Rupanya di langit ni kita pergilah ke mana-mana. Sebab langit ni kita pergilah bumi Allah yang mana, tentu jumpalah langit, sentiasa dipayungi oleh langit. Bermakna pergilah di mana-mana. Ada tak rahmat Allah? Ada. Sedangkan Allah bina langit ni pun dengan kasih sayang dia. Masya Allah. Maknanya anda pergi mana-mana nampak rahmat Allah tu. Janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Tengok langit, anda akan jumpa tak ada, ketemu dia kat mana hujungnya. Maka ingat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, dah dapat ayat ni? Habis dah, ayat ni dah habis, selesai. Ayat nombor 3 tadi kan? Lepas tu kita akan pergi ayat nombor 4. Untuk memastikan kita ni manusia ni lemah, kalau tengok sekali mungkin macam tak dapat bukti lagi, maka tengok kali yang kedua mungkin tak nampak lagi, kena tengok berkali-kali. Ini dipanggil teknik buat kerja
baca banyak kali. Buat sesuatu, semak dulu. Betul? Kan buat banyak kali ni apa kesan dia? Ulang banyak kali ada kesan dia. Baca banyak kali ada kesan dia. Semak banyak kali ada kesan dia. Maka begitu juga apabila Allah ajak kita semua untuk berinteraksi dengan langit, maka Allah suruh kita melihat berulang-ulang kali. Pada ayat nombor 4 ini kita baca ayatnya. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basar. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Masya Allah. Ini lagu apa tu? Bayati. Okey. Allah kata, kemudian pandanglah berkali-kali, karratain. Pandanglah berkali-kali. Berkali-kali ni kalau ikut Syekh Asy-Syanqiti macam kali ketiga, kali keempat. Tapi para ulama mengatakan berkali-kali tu maknanya dia tak terjemah 2 kali. Dia terjemah banyak. Sebab tu Allah tak guna marratain. Allah guna karratain. Okey. Kemudian pandanglah berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan kembali kepada kamu dengan perasaan yang sangat hampa. Hampa apa? Kerana tidak ada sebarang ketidakseimbangan, keratakan, lubang-lubang. Sedangkan pandanganmu itu pula akan berada dalam keadaan yang lemah lesu. Maknanya nak cari tak jumpa sebarang cacat cela pada ciptaan langit, kan? Cuba kita tengok, letih. Tak jumpa sebarang yang terherot sini, terherot sana, yang tidak seimbang dan sebagainya. Hatta nak tengok lubang-lubang pun tak nampak. Okey, dalam tafsir Al-Misbah juga ditafsirkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Karratain adalah bilangan 2 bagi karrah. Karratun 1 dijadikan 2 ditambah karratain. Karratain adalah 2 kali, tapi yang dimasukkan di sini adalah berkali-kali. Okey. Selesai? Okey. Kenapa kita perlu melihat langit itu berulang-ulang kali? Okey. Kenapa? Allah yang suruh. Betul. Tapi mesti ada sebab. Mesti ada hikmah. Okey, kata Al-Imamul Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Saya cuba elak untuk mencari hikmahnya secara peribadi, mencari hikmah. Saya cuba cari dalam kitab tafsir. Ada tak ulama cerita tentang hikmah dia? Rupa-rupanya ada. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Jami' li Ahkamil Quran, dia kata macam ni. Dia kata, wa innama amara bin nazari marratain لأن الإنسان إذا نظر في شيء برة لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى. Kata beliau, sesungguhnya Allah memerintahkan manusia untuk melihat sebanyak 2 kali kerana manusia ni jika dilihat sesuatu itu hanya sekali, dia tidak akan dapat melihat kekurangan pada sesuatu itu selagi mana dia tidak melihatnya sekali lagi. Betul tak kata Imam Qurtubi? Tapi jangan tengok yang bukan mahram pula. Tak puaslah. Tu beza. Tak boleh lah. Okey, boleh faham tak yang ini? Imam Qurtubi. Maknanya secara normalnya kita ni kalau tengok apa pun sekali macam tak dapat. Kita akan tengok berulang-ulang kali. Okey. Kemudian apa maksud wahwa khasir tadi kan? Okey. Dalam tafsir Qurtubi juga mengatakan bahawa Ibnu Abbas mengatakan al-khasi'u alladhi lam yara ma yahwa. Al-khasir tadi itu adalah
orang yang tidak dapat melihat sesuatu yang diinginkan. Kita ingin melihat ada kekurangan kan? Kita ingin melihat cari keretakan, benda yang tak seimbang. Akhirnya kita tak akan dapat apa yang kita inginkan. Maka itu yang dipanggil khasir. Okey. Kemudian kita terus pergi pada pelajaran dia. Bahasa-bahasa tu sikit-sikit bolehlah, nanti panjang sangat tak sampai kepada maklumat dia. Okey, apakah pelajaran dan pengajaran ayat 3 dan 4 yang boleh kita belajar? Okey, saya bagi yang maklumat saya dulu, nanti saya minta pada tuan-tuan dan puan ya. Sebelah sini satu, sebelah sini satu. Okey, yang pertama boleh kita ambil, Allah perintah untuk kita melihat dan merenung langit dari semua sudut, untuk menambahkan iman kepada Allah dan agar menjadi orang yang benar-benar berakal. Betul kan? Okey, ini daripada pihak saya sebagai penyampai. Okey, mungkin ada yang sudut lain, nanti kita akan bincang-bincangkan. Yang kedua, Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, meneliti sesuatu kerja yang dihasilkan berulang kali bagi mencari kesempurnaan, seperti mana kata Al-Imam Qurtubi. Okey, ada pandangan lain boleh kita kongsikan? Akhi, siapa nama entah? Syawal. Masya Allah, Syawal. Okey, Syawal. Saya pernah belajar biologi. Dalam subjek tu ada nitrogen cycle lah. Nitrogen cycle. So kalau tak ada langit tu, cycle tu dia tak boleh nak bermusim. So maksudnya segala toksik tu dia akan berkumpul dekat darat je. So bila adanya langit tu dengan sifat rahmat Allah SWT, so kitaran tu boleh berlaku. Dengan rahmat Allah SWT, toksik tu tak berkumpul kat darat. Masya Allah. Dapat? Tuan-tuan dapat maklumat tu? Okey, lagi? Ada tak pasal langit lagi? Ada para ulama bahas langit satu nama apa, langit dua dia panggil apa? Dia panggil atmosfera kan. Banyak nama-nama dia. Cuma saya tak berani nak bincang itu. Mungkin tuan-tuan boleh kongsi kalau ada. Siapa ingat nama saintis-saintis Islam yang terkenal, yang selalu mengkaji tentang perkara-perkara kosmologi semua ni, falak ni? Pernah dengar nama Harun Yahya? Pernah dengar nama Harun Yahya? Ayah Pin? Harun Yahya ni kan ulama yang daripada Turki yang dia terkenal dalam mengkaji perkara-perkara inilah. Sebab itu para ulama terbahagi kepada dua. Ada yang mengatakan tak kata macam Zaghlul An-Najjar, saya lupa nama dia, kata selesai nama dia begitu, saintis Islam lah. Sebab Tuhan kata 7 langit kan, mereka mengkajilah 7 tu apa, Allahu Ta'ala alam dalam bab tu. Okey, ada pandangan lain? Boleh kita kongsikan? Ni yang baris ni pula. Silakan. Boleh kita berkongsi. Bagus kalau kita berkongsi. Sebab ni daripada pihak saya, tuan-tuan pula mungkin ada sebarang pandangan. Pakcik-pakcik, adik-adik, anak-anak ada? Tak ada. Tak ada Betul? Okeylah, tak apalah. Sabar je lah ya. Alhamdulillah. Okey, selesai ayat nombor berapa? 3 dan 4. Semoga ayat 3 dan 4 ini dapat menambahkan iman kita kepada Allah. Yang maha hebat, yang maha berkuasa hanyalah Allah. Daripada ayat 3 dan 4 ini membuktikan bahawa nanti kalau kita mati pasti akan dihidupkan. Semula tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergi kepada bukti yang ketiga yang Allah itu berkuasa dalam surah Al-Mulk adalah berkaitan dengan penciptaan bintang. Okey. Bintang ni duduk kat mana? Duduk di langit. Langit yang keberapa? Siapa sini belajar sains? Langit yang keberapa? Okey. Adik tu bersanti menjadi bintang. Nampak bintangnya tu? Berpotensi, Masya Allah. Okey.
Bukti yang ketiga ni ada kaitan dengan ayat nombor 5. Okey. Bukti yang ketiga Allah berkuasa ini, masih lagi kita cerita tentang kerajaan Allah di dunia, ada kaitan dengan di langit. Okey. Tadi kita sebut pada ayat 3 kan, Allah cerita langit ni berapa tu? 7. Sekarang ni ayat nombor 5, Allah kata seolah-olahnya tak payahlah tengok langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6 dan 7. Allah kata cukuplah tengok yang satu tu je. Cukuplah. Tengok yang paling dekat dengan kepala kamu. Cukuplah yang itu. Okey. Antara manusia yang pernah melihat 7 lapisan langit itu siapa? Nabi SAW dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Tuan-tuan nak tak melalui setiap lapisan langit itu? Ada cita-cita tak? Tuan-tuan tak payah jadi angkasawan. Sebenarnya angkasawan pun tak lepas sebenarnya kan? Dia pun tak sampai. Tuan-tuan nak tak? Tuan-tuan tak nak? Nak ke tak nak? Dapat langit pertama, masuk langit kedua, nanti masuk, setiap langit ada pintu. Masuk pintu 1, pintu 2. Nabi kan dah lalui kan? Nabi lalu. Lepas tu Isra' Mi'raj ni dia bukan naik terus. Dia macam tangga sikit. Tak ada naik. Okey, sampai langit yang ke-7 kan? Okey. Masa Nabi jumpa Adam tu, Nabi jumpa Ibrahim, Nabi jumpa Musa, dia jumpa tu mereka hidup ke mereka dah mati? Isra' Mi'raj tu maknanya roh kan? Okey. Sebenarnya dalam hadis riwayat Ahmad, juga dalam hadis riwayat Abu Daud, anda pernah belajar tak hadis Al-Barra' bin Azib? Hadis cerita tentang nanti kalau kita mati, kita akan dibawa oleh malaikat rahmat melintasi 7 lapisan langit. Roh kita, roh. Sebelum kita disoal oleh malaikat Munkar wan Nakir, rohnya akan dibawa dulu naik ke langit. Hadis tu panjang, tapi sudah cerita hari ni lah. Tapi cita-cita kita semua akan tercapai. Tapi kenapa? Kena mati dulu, roh kita akan dibawa. Hadis tu hadis sahih. Cerita hadis tu biasanya ulama akan sebut nama hadis tu hadis Al-Barra' bin Azib. Kalau orang sebut hadis Jibril, ingat hadis pasal apa? Hadis Jibril, orang akan ingat hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Kalau sebut hadis Al-Barra' bin Azib, hadis yang Nabi menceritakan nanti kalau kita mati, kita kalau roh kita bagus, malaikat-malaikat akan datang sejauh mata memandang. Kita jangan ingat kita mati malaikat maut je yang datang. Kan kita belajar malaikat maut, malaikat Israel. Sebenarnya tak, yang cabut nyawa kita ada dua malaikat. Malaikat maut dia datang bersama pembantu-pembantunya. Ada dalam Al-Quranul Karim. Kata Ibn Kathir, malaikat maut akan ambil nyawa sampai ke tengah, kemudian sampai dekat halqum tu baru malaikatul maut. Dalam surah Sajadah ada. Okay, jadi roh tu boleh dicabut, dia nak ke mana? Sebelum masa kita mati, semasa kita tengah nazak nak mati tu, akan turun malaikat sejauh mata memandang. Kalau mata saya boleh berdiri di sini, saya boleh tengok kat mana paling depan, malaikat akan turun, membawa kain kafan daripada syurga, wangi daripada syurga, dia turun. Jadi selepas malaikat maut keluarkan roh tu kan, roh itu akan diberi terus kepada malaikat-malaikat yang datang tadi bawa rahmat tadi tu. Dia akan pakaikan roh kita dengan pakaian daripada syurga dan juga wangian. Waktu dia nak melintas pada langit yang pertama, malaikat semua tanya, roh siapa yang kau bawa ni, wangi dia? Disebutlah ni lah nama dia, Fulan bin si Fulan. Sampai langit pertama dibuka. Lalu langit kedua, setiap malaikat yang ada setiap langit ni, dia akan tanya, setiap langit kan ada malaikat. Kita akan belajar pasal beriman dengan malaikat, Masya Allah. Sebab tu saya katakan, kalau manusia ni bongkak, sombong, tak mau bertasbih, ego dan sebagainya, Allah tidak rugi apa-apa. Kerana ada makhluk dia yang lain yang bertasbih kepada Allah. Jadi malaikat langit pun tanya, roh siapa yang kau bawa ni? Dia ni wangi lah. Dia ni siapa? Maka dia sebut nama Fulan bin si Fulan. Sampai langit ke-7, baru Allah kata apa? Allah kata, uktubu li abdi fi illiyin. Allah kata, tuliskan amal hambaku ini di dalam illiyin. Tu ada surah Al-Mutaffifin tu. Kembalikan dia masuk ke dalam tanah, sebab dia daripada tanah,
dan dia akan duduk sebentar di dalam tanah, suatu hari nanti dia akan dibangkitkan daripada tanah. Maka malaikat hantar daripada langit ke-7. Tuan-tuan tahu tak, langit 1 nak pergi langit 2 makan perjalanan, kata Ibnu Katsir, 500 tahun. Maknanya kalau ikutkan langit pertama nak kedua 500, kedua nak 3 500, 3 ke 4, maknanya kalau sampai 7 berapa ratus? 3,500 tahun nak naik tu. Bayangkan kalaulah kita mati pukul 10 pada pukul 8 pagi, agak-agak dari tempoh itu nak dikebumikan di dalam tempat tanah kebumian, agak-agak berapa jam dalam tempoh nak mandikan. Dalam tempoh itulah mati saja roh dibawa ke naik, dengan syarat mati orang mukmin. Tapi kalau dia mati tidak mukmin, contoh tahu apa jadi? Dia tidak boleh melintasi satu lapisan pintu langit. Apabila malaikat azab bawa dia, sebab dia bau busuk, rohnya bau busuk, tapi dia tidak dibawa kain kafan daripada syurga. Nak naik pada langit pertama, malaikat tanya, roh siapa yang busuk ni? Disebut nama fulan, biasa fulan. Nabi kata tidak ada bau yang paling busuk melainkan bau yang pernah busuk dekat muka bumi ni. Lepas tu terus Allah berfirman, tuliskan dia ini di dalam sijin, kembalikan dia masuk ke dalam tanah, dia daripada tanah dan nanti dia akan bangkit daripada tanah. Lalu tahu tak malaikat buat apa? Nabi baca satu ayat. Hadis ni ceritanya kat tanah kubur, waktu sedang mengebumikan seorang lelaki daripada Ansar. Cerita hadis ni bukan cerita kat masjid. Cerita ni muncul sewaktu di tanah kubur. Jadi hadis ni nanti kalau kita nak belajar panjang lebar, kita pergi ke tanah kubur. Ya. Okey. Lepas tu tahu tak, malaikat baling jenazah tadi tu daripada atas, baling sampailah ke tempat orang kebumikan tu. Kata Nabi, lepas itu dia mendengar tapak kasut manusia pergi meninggalkan dia. Maka datanglah Munkar wan Nakir. Panjang cerita dia. Maknanya di sini, yang pertama, manusia yang pernah melihat sebenar-benarnya 7 lapisan langit tibaqa tadi tu, sab'a samawat tibaqa tadi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kalau kita mati, jika kita orang mukmin, kita boleh melepasi 7 lapisan langit itu. Hadis riwayat Abu Daud dan juga hadis riwayat Ahmad dalam Musnad dia. Itu dipanggil hadis Al-Barra. Okey. Kemudian kita pergi kepada ayat ni. Ni dah pukul, ada masa panjang lagi. Dah 1 jam 2 minit 35 saat. Boleh teruskan lagi? Boleh apa? Ingat, boleh teruskan setakat ini. Boleh teruskan lagi. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 5. Ikut saya baca ayatnya. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Okay, Allah menegaskan dengan menggunakan huruf qad. Allah kata sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia. Langit dunia tu maknanya langit yang paling dekat dengan bumi. Yang dekat dengan kita tu dipanggil langit dunia. Maksud dia Allah kata tak payah tengoklah yang kedua, 3, 4 tu. Maksudnya Allah kata nak tengok yang langit 1 tu pun kau dah dapat ketakjuban. Apatah lagi kalau 7-nya. Okey, Allah kata langit dunia ni kami hiaskan dia dengan pelita-pelita. Saya terjemah dia pelita-pelita sebab masabih ni, ini adalah bilangan banyak bagi al-misbah. Al-misbah ni lah contoh bintang-bintang cantik kan, wallahu ta'ala alam. Okey. Masabih adalah bilangan banyak plural bagi al-misbah. Okey, al-misbah. Sebab itu terjemahan ayat ni saya terjemahkan dia kepada kami telah menghiasi langit dunia dengan pelita-pelita, dalam kurungan merujuk kepada bintang.
terjemahan sebenarnya ada yang menterjemahkan terus menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Tapi sebenarnya ayat tu Allah tak cerita tentang, Allah bukan sebut bintang terus. Sebenarnya Allah nak cerita tentang fungsi bintang tu seperti pelita. Mana dapat terjemah pelita? Buka surah An-Nur. Ada Allah guna perkataan Al-Misbah tu kan. Nurun ala nur al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Tu baca ayat tu, ada misbah. Misbah kat situ surah An-Nur merujuk kepada pelita. Jadi Allah kata sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia yang paling dekat dengan kamu, iaitu dengan pelita-pelita, iaitu bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat merejam terhadap syaitan, serta kami sediakan bagi mereka ni siapa? Mereka ni syaitan akan azab neraka yang menjulang-julang apinya. Okey, Allah guna perkataan apa? Azabah sa'ir. Ingat ya, as-sa'ir ni adalah asyaddun nar. Kata Syekh Syanqiti dalam Adwa'ul Bayan, as-sa'ir adalah asyaddun nar, bermakna api yang sangat panas. Kenapa? Kerana syaitan dia akan dibakar dengan api. Persoalannya adalah macam mana syaitan boleh terkesan dengan api sedangkan dia daripada api? Tak. Allah kata syaitan tu nanti selain dia direjam dengan bintang-bintang itu, kami sediakan untuk mereka azab neraka yang menjulang-julang. Menjulang-julang ni sebenarnya azab neraka yang apinya sangat panas. Kenapa? Nanti akan ada orang tanya, kalau syaitan daripada api, syaitan kan kumpulan jin. Kan jin tu daripada api. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Macam mana syaitan boleh diazab dengan api? Syekh Asy-Syanqiti mengatakan, dia menukilkan pendapat Al-Fakhrur Razi. Sebenarnya dia kata dalam ayat tu dah ada jawapan dia. Sebab Allah menggunakan azabas sa'ir. Sa'ir ni adalah api yang sangat kuat. Okey, kita akan ulas lepas ni. Ingatkan soalan tu. Okey, sekarang kita pergi dulu kepada tafsiran ayat. Ni dah faham masabih, bilangan banyak bagi misbah. Okey, bintang-bintang itu dinamakan masabih, pelita-pelita. Kata Dr. Wahbah dalam Taksir Al-Munir, dia kata kerana ia bersinar seperti sinarnya lampu. Tengok ya Allah, tanda dia sayang kat kita semua. Dia tak sebut bintang je, dia sebutkan fungsi bintang, tanda rahmat dia. Kerana orang dulu-dulu mereka sangat bergantung kepada bintang-bintang tu. Jadi untuk menunjukkan bahawa Allah ciptakan bintang ni, dia punya fungsi dia tu selain untuk mencantikkan, tetapi Allah menyebutkan bahawa bintang-bintang itu juga sebenarnya ada sebab yang lain. Okey, kita tengok dalam Taksir Al-Qurtubi. Okey, kita tengok mengapa disebut fungsi bintang. Mengapa disebutkan fungsi bintang, bukan sebut bintang-bintang. Fungsi bintang ni pelita-pelita tadi. Okey, kerana kalau kita baca dalam surah An-Nahlu ayat nombor 16, surah yang ke-16, bintang ni fungsi dia untuk apa? Okey, ringkasan ni sebelum tu kita pergi kat sini dulu. Okey, kita faham. Bintang ni berdasarkan ayat tadi ada dua fungsi kan? Satu untuk menghias langit. Sebab langit ni kalau gelap aja tak cantik, kena buat bling-bling-bling macam tu. So siapa yang gelap kena buat macam bintang sikit lah. Okey, lepas tu bintang ni juga untuk merejam syaitan. Nanti saya akan terangkan apa makna rejam, kenapa nama syaitan, kita akan ulang. Tetapi dalam ayat surah Al-Mulk, Allah tak cerita tentang fungsi yang ketiga sebagai penunjuk arah tadi tu. Sebenarnya kenapa Allah sebut fungsi bintang? Kerana nak menunjukkan ia ada fungsi manfaat kepada manusia. Maknanya patah balik pada ayat tadi tu, kenapa Allah sebut, bukan sebut bintang tapi sebut fungsi kepada bintang. Fungsi bintang tu dia mengeluarkan cahaya kan, seperti pelita kan. Kerana ada ayat lain surah An-Nahlu ayat nombor 16, Allah mengatakan fungsi bintang tu apa? Wa alamat. Alamat
Wa alamat, maknanya alamat. Orang Melayu ambil dari sini sebenarnya. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Tanda-tanda, dengan bintang-bintang mereka dapat mengetahui apa? Arah yang hendak dituju. Allah ni kasih sayang kepada manusia. Dia menyebutkan bintang tu sebagai pelita, kan dari zaman dulu digunakan untuk penunjuk arah. Penunjuk arah tu waktu dekat bumi je ke, waktu dekat darat ke, waktu dekat laut? Kalau zaman dulu, jawapannya darat dan laut. Boleh rujuk surah An-An'am ayat nombor 97 ayat ni. Allah kata, wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fiz zulumatil barri wal bahr. Fil barri al-bar wal bahr. Allah kata dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu agar kamu menjadikannya pedoman dalam kegelapan di darat dan di laut. Okey. Jelas yang ini adalah maklumat tambahan bagi fungsi bintang yang ketiga. Kenapa saya bawa isu ini? Kerana Allah menyebut tentang sifat kepada bintang tu seperti pelita. Kenapa sebut pasal pelita? Kerana fungsi pelita adalah bagi cahaya. Maknanya Allah ni, dia boleh je bagi gelap. Pandai-pandailah kau orang nak hidup. Betul tak? Tapi Allah ni Maha Ar-Rahman sebelum tadi kan? Kan tadi sebelum Allah sebut Ar-Rahman. Maka dia kata, tanda aku ni Rahman, aku sayang kepada kamu. Kamu kalau berjalan waktu malam, gelap, dekat darat ke, dekat bumi ke, cara kamu nak tunjuk arah tu adalah dengan adanya cahaya bintang-bintang tu. Masya Allah. Okey. Ringkasan dia, penunjuk arah di darat dan di lautan. Okey. Kita terus pergi kepada ulasan ayat yang kelima tadi ni. Okey, dalam ayat 5 tadi Allah ada sebut tentang syaitan kan? Syaitan ke syaitan? Syaitan kan? Setan ke syaitan? Setan. Syaitan. Syayatin, syaitan kan? Okey. Apa maksud syaitan? Sedikit pengenalan. Okey. Syaitan ni, tadi dalam ayat tadi, kita pergi dulu ni. Ni, maksud ni. Syaitan kan daripada perkataan syaitana. Dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran, dinyatakan perkataan syaitan daripada perkataan syaitana tadi ada dua makna. Satu bermakna jauh, satu lagi bermakna terbakar dengan kemarahan. Itu dari sudut bahasa. Abu Ubaidah mengatakan, syaitan adalah nama bagi setiap yang jahat, sama ada jin, manusia dan haiwan. Okey. Dalam kamus menyebutkan bahawa kalau jumpa dalam Quran perkataan syaitan, syaitan tu bilangan satu bagi syayatin. Syaitan sungguh kan? Shin, Ta, Alif, Nun. Kalau banyak, Asyayatin kan? Ni jamak, ni singular, ni plural. Mudah je. Kalau jumpa kalimah syaitan ataupun syayatin mengandungi beberapa maksud. Ada 4. Kadang-kadang ia merupakan kiasan kepada orang yang derhaka atau pemimpin-pemimpin kaum munafiq. Antaranya surah Baqarah ayat nombor 14. Nanti jumpa perkataan syayatin. Yang kedua, dia boleh membawa maksud merujuk kepada ular, seperti mana dalam surah Al-Saffat ayat 65. Syaitan ataupun syayatin juga boleh merujuk kepada penzalim dan pendakwah yang membawa kepada kesesatan, terdiri daripada jin dan manusia. Siapa yang bimbing orang, dakwah orang kepada kesesatan, dia digelar sebagai apa? Syaitan dia tu. Surah Al-An'am ayat 112. Dan yang keempat, syaitan boleh merujuk kepada iblis dan anak-anaknya.
surah Al-Mu'minun ayat 97. Jadi ayat yang kelima yang kita baca tadi tu, selain Allah jadikan bintang itu sebagai pelita yang memberikan cahaya, selain untuk mencantikkan langit tadi, Allah juga menjadikan bintang itu untuk merejam syaitan. Jadi dia syaitan ni merujuk kepada yang mana? Ni yang bawah ni, berkenaan dengan iblis. Sebab nanti kenapa direjam? Sebab ada kaitan tentang dia mencuri berita langit. Saya akan ceritakan macam mana asal datangnya dukun tu. So lepas ni jangan cari dukun sama sekali. Okey? Jelas? Maknanya syaitan kat situ merujuk kepada iblis lah. Kerana dia akan direjam. Okey, kita dapat maksud syaitan ataupun syaitan. Okey, sekarang kita ulas perkataan apa makna rejam dalam ayat tadi. Rujuman banyak bagi ar-rajm. Rejam perkataan raja mim, rejam. Okey, ar-rajmu ada dua makna. Menurut Al-Gharib Al-Asfahani dan Al-Mufradat, dia kata pertama membawa maksud melempar dengan batu, tu yang rejam. Yarmunal muhsanat, iaitu merejam orang yang berzina, yang telah berkahwin tadi. Merejam dengan batu, maknanya melempar. Yang kedua, boleh membawa maksud prasangka, tuduhan, cacian dan nak menghalau, disebut juga rejam. Okey. Jangan ya, kalau ada buat prasangka, tuduhan, cacian juga dikaitkan dengan rejam. Ada ayat Quran banyak. Cuma saya mohon maaf, saya tak sempat nak masukkan contoh prasangka guna perkataan rejam, ayat apa, surah apa. Tuduhan ayat apa, surah apa. Tapi di sini yang kita nak rujuk tadi, merejam syaitan tadi, ada kaitan dengan pengusiran, nak halau syaitan tu dengan direjam, dengan dilempar. Okey. Kenapa syaitan tu dia panggil syaitanur rajim, syaitan yang direjam kan? Seperti mana surah yang ke-16 ayat 98. Kenapa? Bererti syaitan yang diusir dari kebaikan dan dari tempat yang tinggi. Rejam tu kan kita kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Antara maksud direjam kat situ ialah syaitan yang telah diusir, dihalau daripada mendapat sebarang kebaikan. Itu dipanggil direjam. Rejam ni kan macam melempar, seolah-olahnya dia ni jauh, telah dihalau daripada mendapat sebarang kebaikan. Okey, dah dapat maksud ini. Sekarang kita pergi kepada makna sebab apa syaitan itu direjam. Rejam dapat tak maksud rejam tadi tu? Okey, ada setengah makna merejam untuk melempar dengan batu. Juga membawa maksud direjam ni adalah untuk fungsinya untuk mengusir, menghalau. Okey, sebab apa syaitan direjam dengan meteor? Kenapa kita kata meteor? Sebab para ulama bincang, takkanlah bintang tu sendiri diambil, kan tadi dia jadi cahaya. Maknanya kalau ambil itu betul, habis satu pelita tu, hilang satu cahaya. Adakah itu diambil? Para ulama berbahas panjang lebar. Cuma kita dapati kebanyakan yang mengata ia merujuk kepada meteor. Okey, meteor dalam kamus Dewan mengatakan dia adalah seperti tahid bintang ataupun meteor. Itu je. Wallahu ta'ala alam. Bahasanya macam tu. Jenuh nak buka bahasa Arab, cari apa meteor tak jumpa. Tetapi dalam Quran rupa-rupanya bukan bintang tu sendiri, tapi dia ada kalimah lain. Dia merujuk kepada perkataan asy-syihabu, bilangan banyak, asy-syuhub. Okey, kali nanti kita akan baca 3 ayat ni. Ada dalam surah ni, As-Saffat ayat 10, Al-Hijr ayat 18 dan Al-Jin ayat nombor 9. Allah ada menyebut menggunakan perkataan asy-syihab. Kata asy-syihab adalah lidah api yang terhambur daripada api yang menyala ataupun dari benda yang di angkasa. Inilah yang digunakan oleh malaikat untuk merejam syaitan. Allah menggunakan syihab tadi. Kalau ikut dalam kitab Al-Mufradat, dia macam kamus ni, dia kata sama ada lidah api yang terhambur dari api yang menyala ataupun dari benda yang diambil di angkasa. Maksudnya ada kaitan dengan
bintang tadi tu. Okey, kita akan bacakan ayat-ayatnya. Kita akan jumpa perkataan. Okey, ini surah apa? Ini adalah surah Al-Jin ayat nombor 8 dan 9. Kita jumpa perkataan syuhub tak? Syuhuban, syihaban. Jumpa, takut tak nampak. Okey, jumpa. Okey, soalan dia adalah, dalam ayat tadi syaitan direjam kan? Syaitan-syaitan kan? Merujuk kepada iblis. Kenapa mereka direjam? Dalam ayat tu Allah tidak terangkan. Jadi caranya adalah kena mencari fakta dalam surah-surah lain. Okey, jadi ada dalam 3 surah tadi tu Allah menggunakan perkataan syuhub ataupun syihab lah. Kita tengok. Contohnya ayat surah Saf dan surah Jin, Allah kata wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Okey, Allah mengatakan tentang jin. Jin kata apa? Dan sesungguhnya kami, kata jin, telah berusaha mencari berita di langit, lalu kami dapati langit itu dipenuhi dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya, iaitu malaikat. Maknanya dulu kita kena belajar kita kena belajar surah Al-Jin, surah Al-Jin. Al-Jin, tahu jin? Jin, tahu jin? Jin ni nama umum. Dalam keturunan jin adanya iblis, adanya syaitan. Okey, sebab tu kita panggil dia jin lah. Jadi syaitan tadi tu, kenapa kaitan dengan jin? Kerana syaitan daripada jin. Nak tahu jawapan syaitan daripada jin? Dia bukan malaikat Azazil Jawapannya syaitan daripada jin, rujuk surah Al-Kahfi tu. Apabila Allah suruh dia sujudkan, fafasaqa an amri rabbi, Allah kata kana minal jin, fafasaqa an amri rabbi. Dia panggil jin. Syaitan daripada kumpulan jin. Okey. Jin kata dalam surah Jin, dia kata kami berusaha mencari berita di langit. Berita di langit ni maknanya takdir, begitu berita gaib. Malaikat-malaikat ni kan hidup di atas langit. Jadi syaitan ni dia cuba cari berita tadi. Tahu untuk apa tahu? Kita akan baca pentafsiran dia. Lalu kami dapati dekat langit tu banyak pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya, dan mereka mempunyai api yang menyala. Dia panggil syihab tadi tu. Inilah kaitan dengan bintang tadi tu. Lepas tu dia kata lagi. Dia kata dalam ayat ni, dia kata lagi, dia kata padahal dulu sebelum datang Nabi Muhammad diutuskan, kami dapat menduduki tempat-tempat di langit untuk mendengar percakapan penduduknya, iaitu malaikat-malaikat. Tetapi sekarang siapa yang cuba mendengar tentu akan menjumpai panahan api yang menyala yang menunggu memperhatikan dia. Dia panggil apa? Syihaban rasada. Rasada tu, ar-rasadu adalah persiapan untuk pengawasan. Okey. Ayat ni membuktikan bahawa mereka dapat tak curi berita langit? Tak dapat. Sure. Tak dapat kan? Tapi jangan bagi kita sama amat dulu. Dalam Quran, teknik dia kita kena kumpul dulu semua ayat yang berkaitan dengan syaitan yang curi berita langit ni. Dalam ayat ni macam memang tak dapat. Dia kata kalau kami nak curi dengar, akan dilempar, diusir dengan meteor tadi tu. Okey. Yang meteor tu sebenarnya sudah siap-siap tunggu je dia orang. Itu dia panggil rasada. Okey. Baca dalam surah As-Saffat, sebenarnya mereka ini juga mereka ini sebenarnya ada sebahagiannya dapat mencuri berita tu. Lepas dia dapat, dia nak sampai kepada siapa? Dukun-dukun dekat bawah kat bumi ni. So kita baca dulu ayat dulu. Lepas tu Allah kata apa? Ini dalam surah apa ni? Ini dalam surah Saffat. Okey. Tadi surah jin kan? Begini kalau anda nak ruqyah orang, anda nak ruqyah, nak jampi orang, kalau kena rasuk, antaranya surah jin. Saya belajarlah dulu surah ruqyah tu, saya belajarlah cara ruqyah macam mana. Cuma bukan nak jadikan sebagai career lah. Kan nanti kalau saya ajar nanti tuan-tuan tak datang kelas sudah.
Asyik menjampi orang aja. Betul Ustaz, mujarab lah Ustaz. Okey, mengikut pengalaman-pengalaman orang yang mahir. Contohnya macam ada kalau di Mesir tu namanya Syekh Abdul Wahid Salim Bali. Nama dia. Bukan Bali yang kat Indonesia tu. Nama dia Syekh Wahid Salim Bali, memang pakar. Dia yang bagi ayat-ayat yang waktu dia baca tu, ayat tu memberikan kesan. Antaranya surah Jin dan itu. Termasuk surah Safat ni. Anda baca pada ayat pertama sampailah kepada ayat ni juga. Was-saffat as-saffat kan, sampai ayat ni bunyinya apa? Wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adzabun wasib illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Nyebut tak Syihab? Syihabun thaqib. Tadi Syihabun rasada kan? Ni Syihabun thaqib. Dan dengan sebaik-baik kawalan daripada syaitan yang derhaka. Allah cerita pasal langit tadilah. Kami pelihara dia dengan sebaik-baik kawalan daripada syaitan yang derhaka. Allah panggil syaitan derhaka tu marid. Okey, marid ni dalam mufradat mengatakan al-marid adalah yang terbebas daripada sebarang kebaikan. Dia panggil marid. Okey. Kita patah balik. Langit tadi Allah jaga daripada syaitan yang derhaka, marid. Mereka tidak dapat mencuri dengar percakapan malaikat dan mereka pula akan direjam dari segala arah. Untuk apa? Untuk mengusir mereka. Mereka akan dapat azab yang kekal. Kecuali sesiapa di kalangan syaitan-syaitan itu yang mencuri dengar mana-mana percakapan, maka ia akan diburu dengan meteor yang membakarnya. Ayat ni bukan menafikan mereka tak dapat curi. Maknanya mereka dapat curi. Apabila dapat curi, akan dibaling. Tapi dia dapat tak? Dapat. Dia dapat dengar dalam keadaan yang takut, mencuri berita-berita gaib di langit. Adakah setiap kali Allah nak sampaikan Quran kepada Jibril, Jibril nak transfer kepada Nabi itu, adakah syaitan dapat mencuri dengar ayat Quran tu? Kan Quran duduk di Lauh Mahfuz. Allah nak turunkan kepada Jibril, kerana Jibril pun tak tahu di Lauh Mahfuz. Maka Jibril akan sampaikan kepada Nabi tu. Tuan-tuan belajarlah. Wahyu ni nak dapat ni semua malaikat tertunduk kerana wahyu Al-Quran tu. Berat wahyu Quran ni. Maka waktu Jibril nak sampaikan kepada Nabi tu, adakah syaitan dapat ambil wahyu tu? Asal kita akan baca. Siapa tahu? Ayat apa? Dapat tak berita tu? Dia dapat curi tak berita ayat-ayat Quran tu sebelum sampai kepada Nabi? Okey, kita akan jumpa ayat sekejap. Lepas tu kita baca. Dalam ayat ni mengatakan mereka dapat dengar tak? Dapat. Dah dapat tu sekalipun dah dapat, tetap dibaling. Okey, tetapi ada yang terlepas. Saya kita akan baca lagi ayat dia. Okey. Dalam ayat ni Allah sebut menggunakan syihabun thaqib kan? Apa makna thaqib? Thaqib adalah sesuatu yang berkilau, yang cahayanya menembus sesuatu yang mengenainya. Maknanya tadi meteor tadi tu kalau dibaling boleh tembus badan syaitan tadi itu. Yang dapat curi dengar sekalipun dapat curi, dia akan ditembus. Okey. Ibnu Kathir dia tafsirkan ayat ni apa? Dia kata mereka ni tidak dapat sampai ke tempat tinggi iaitu langit dan para malaikat yang menghuninya di saat mereka membicarakan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala seperti syariat dan takdirnya. Ini ayat tadi itulah. Okey. Kita akan tengok satu lagi ayat yang membuktikan bahawa ada yang terlepas. Okey, ini ayat surah Al-Hijr. Dalam nota tu tak ada surah Al-Hijr. Tak ada. Saya tak bawa surah Al-Hijr. Ada bawa surah Al-Hijr tak? Tak ada kan? Dan nota. Ada tak surah Al-Hijr? Ada. Ada? Ada. Okey, bateri nak habis. Berapa lama ni? Sikit lagi. Allahu Akbar. Battery is low. Low. No. Okey. Saya punya tu kat mana? InsyaAllah sempat. Bismillah. Doa lah. Okey. Dalam surah Al-Hijr ayat nombor 16 hingga 18 Allah mengatakan walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nazirin wa hafidnaha min kulli syaitanin rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
Allah kata sesungguhnya kami telah menjadikan di langit bintang-bintang dan kami memperindahkan langit itu bagi orang yang melihatnya. Dan kami pelihara urusan di langit itu daripada setiap syaitan yang direjam. Kecuali siapa yang syaitan yang mencuri dengar percakapan, maka ia akan diburu oleh pancaran api yang nyata kelihatan. Siap tadi. Maknanya kita tengok sekarang macam langit ni tak ada apa-apa kan. Cantik je dengan bintang. Tahu tak dekat dalam tu bertarung dengan siapa? Syaitan yang cuba mencuri dengar. Jadi kalau dia curi dengar, dia akan dibaling, direjam. Okey. Ibnu Kathir mengulas ayat ini. Dia kata syaitan yang mencuri berita itu, dia mencuri tentang kalimah yang didengar dari langit, kan? Dia dapat dengar tadi, lalu dia sampaikan kepada syaitan yang ada di bawahnya. Dan syaitan ini pula menyampaikan kepada syaitan lain yang ada di bawahnya lagi. Ada kala syaitan itu disambar api sebelum dia sempat nak menyampaikan. Dan ada kalanya pula ia menyampaikan atas takdir Allah sebelum terkena sambaran api tadi itu. Lalu ia menyampaikan kepada si kahin dukun. Lagi saya keterangkan pasal dukun tu. Okey, kalau ikut Ibnu Katsir, ada tak yang sampai? Ada. Okey, sekarang ni persoalannya, yang dia dapat dengar berita gaib di langit tentang takdir, tentang apa kan, disampaikan kepada siapa? Yang ni tak ada notan. Yang ni saya boleh tambah tadi tu. Okey, ni tolong tambah surah Asy-Syu'ara. Tulis surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 213. 221 sampai 213. Kat pukul 10 dah. Cukuplah. 221 sampai 213. 223. Ya Allah, minta maaf saya buat tadi tu tak sempat nak semak berulang kali seperti tengok langit tu. Mohon ampun dan maaf. Biasanya semak dulu, kadang-kadang terlepas juga. Okey, ayat ni tahu tak? Ni ayat ni jawapan kepada, kan dia dapat curi tadi kan? Ada kala dia dapat curi juga, ada kala sebelum dia sampai dah kena baling. Ataupun dia dah sampai, ataupun dia terlepas daripada balingan itu. Okey, jawapannya dia pergi, kita ni tak. Sebab itu kita ni ada qarin, orang lain pun ada qarin. Tu dia, qarin itulah yang, qarin itulah. Belajar tak surah An-Nas? Surah An-Nas belajar tentang waswas. Macam mana hilangkan waswas? Gunakan barangan zaitun. Bukan. Waswas tu yang khannas tu, yang khannas, kata tak khannas? Khannas tu yang menyorok tu, dia itulah qarin. Qarin itulah. Kan kita setiap ada qarin. Qarin kita ni menyorok. Okey, tak apa. Bayangkan ada syaitan-syaitan ni, kan qarin kita tahu pasal kita. Sebab tu kalau kita pergi berubat, bagaimana Tok Bombong tu kata, saya tahu awak duduk kat mana, awak kerja apa. Tahu je macam tu, jangan pergi. Sebab siapa yang sampaikan? Tapi kita kata apa? Wah, terror. Pak dukun ni, dia tahu sebenarnya yang cerita itu adalah jin dengan jin. Okey. Dia panggil jin. Okey, so yang dapat curi tadi, dia curi dari siapa? Allah kata dalam surah Asy-Syu'ara ni, Allah kata, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Allah kata, maukah aku khabarkan kepada kamu kepada siapa syaitan-syaitan tu selalu turun? Dia dapat curi tadi kan? Dia turun kepada siapa? Mereka selalu turun kepada tiap-tiap pendusta yang berdosa. Yang dapat berita syaitan tadi tu, jin tadi tu, dia mendengar bersungguh-sungguh. Sedangkan kebanyakan berita daripada syaitan itu adalah tipu. Sebab apa? Dia dapat satu berita gaib daripada langit tentang takdir orang, sekian syariat ke apa. Syaitan tu dia tambah 100 kali maklumat lagi. Jadi dia telah bagi ke orang fitnah. Okey, di zaman Nabi ada 3 jenis peramal. Okey, mana dapat kata 100 tambahan tu? Ada dalam hadis riwayat Bukhari.
Jawapannya balik buka tafsir Ibnu Katsir, cari pada tafsiran ayat nombor 221 sampai 223, bukan 213. Okey. Kita akan berhenti kat sini. Saya pun nak kena bekerja pergi ke, saya kena balik ke Pahang sekejap. Kalau tu tak nak sambung, saya boleh sambung. Saya ikut je. Sambung-sambung lah. Macam mana? Okey, tak habis lagi ayat nombor syaitan tadi. Okey, memang syaitan sungguh dia kan? Tentu. Okey, dan pada zaman Nabi, dia ada 3 kumpulan manusia yang dia ada kaitan dengan dukun-dukun ni. Pertama, Nabi panggil dia kahinun. Yang kedua, dia panggil arrafun. Arrafun. Yang ketiga, dia panggil munajjimun. Munajjimun. Kalau belajar sejarah tahu, kahin ni dukun lah, bomoh lah. Arrafan ni tukang tilik. Tukang tilik. Lepas tu munajjim ni peramal bintang. Bintang. Dukun ni soalan macam dia tahu yang ke depan berdasarkan bintang-bintang. Dia sama juga macam munajim jugalah. Tapi arrafan ni orang Melayu kita suka cari arraf ni. Ingat tak, kalau barang hilang, orang akan jumpa siapa? Orang hilang, barang hilang, orang kita juga suka jumpa siapa? Yang bomoh tu lah dipanggil arrafan. Macam mana bomoh tu tahu? Syaitan yang bagi tahu kat dia. Logik tak? Benda pun hilang. Dia panggil arrafan. Tahu tak dosa apa kalau jumpa 2 orang ni? Kahinun ni dukun, macam dia kata awak kan berdasarkan bintang, dia macam tahu sebab dia berkawan dengan jin. Dia boleh beritahu yang ke depan. Yang ke depan. Okey, kahinun. Jadi syaitan yang turun ni, Allah katakan, nak tak aku beritahu kamu kepada siapa syaitan tu turun? Mereka tu selalu turun kepada tiap-tiap pendusta. Pendusta tu kadang manusia tu lah. Yang manusia tu pula suka mendengar di kalangan ni lah. Ni munajim ni peramal bintang-bintang ni. Bintang ni bawa sial, bintang ni sekian-sekian. Engkau ni akan dapat sekian-sekian. Itu yang muncul zaman dulu, mandi bulan, mandi apa dah berejab ke apa istilah tu. Okey, bahaya. Okey, lepas tu kebanyakan berita tu dusta sebab mereka tambah lagi 100 dusta. Okey, ini hadis dia. Nanti kita akan sambung lagi lah. Okey, ni hadis riwayat Bukhari. Ada sahabat, dia jumpa dah. Kita tutup dengan cerita ni. Dah 1 jam 39 minit dah. Lebih 9 minit, tolak tadi tuan tunggu 2 minit, ada 3 minit. Okey. Ini hadis Nabi. Yang ni tak ada nota. Saya baru tambah tadi. Sedikit sebelum lepas maghrib saya ada tambah sikit. Okey. Boleh kita terus sikit lagi. Lepas tu kita berhenti kepada ayat ni. Okey. Aisyah kata, para sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Dia panggil kahinun. Dalam hadis tu Aisyah kata apa? Sa'alun nasun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil kuhani. Kuhani kahin. Faqala innahum laysu bi syai'in. Qalu ya Rasulullah. Habis bateri. Andai. Alhamdulillah. Okey, saya cerita. Waktu mereka jumpa Nabi, dia tanya pasal dukun tu. Maknanya zaman Nabi sudah ada ni. Nanti kita akan ajar pada kuliah akan datang. Sebab itu adanya solat istikharah. Orang zaman dulu dia banyak meramal yang sial-sial ni. Lepaskan rusa, lepaskan burung. Datang Nabi buang semua-semua tu. Termasuk orang yang suka meramal. Kau bintang apa? Bintang Taurus. Kau bintang apa? Itu pun ada isu. Lepas tu yang suka buat numerologi tu pun satu isu. Kan suka membaca orang tu. Siapa yang kata-kata begitu? Kita akan masuk nanti. Kuliah akan datang. Tajuk pasal puisi bintang ayat 65. Cukuplah sekadar ini. Okey. Sambil-sambil itu saya sebutkan. Okey, lepas tu kan, lepas para sahabat tanya pada Nabi tentang kuhan tadi, Nabi kata, alah, diorang ni tak ada apa-apa pun. Nabi kata. Sahabat kata, tapi Rasulullah, mereka ni ada kala cakap tepat. Betul. Sebab tu ada jumpa ke dukun-dukun ni, kalau dia boleh tahu, mudah je. Kalau dia boleh tahu yang ke depan, dia tahu. Ni siapa? Ni mesti orang ni buat. Anda jangan tertipu. Mereka mempunyai jin-jin dia.
Sebab sahabat kata pada Nabi riwayat Bukhari, tetapi Rasulullah, mereka ni ada kali cakap betul, tepat. Nabi kata sebenarnya itulah berita yang disampaikan oleh syaitan. Kan syaitan tadi pernah curi berita di langit. Cepat-cepat dia turun, lepas tu kata Nabi, dia menambahkan 100 lagi pendustaan. Dia mudah je, kalau benda hilang, benda tak tahu, maksudnya ada sesuatu lah. Kan kita ada qarin. Qarin kita ni kan jin. Jin ni dia, sebab tu namanya syaitan ni, dia suka benda yang terbalik. Dia akan menimbulkan pergaduhan, dia suka menyampaikan benda yang tak betul. Itu cerita pasal syaitan. Okay, kita jumpalah, kita sambung nanti pada bulan hadapan, pada minggu yang pertama, Jumaat yang pertama, insya-Allah. Okey. Bolehlah berhenti kat sini. Ke macam mana? Tuan-tuan macam balik je. Okey. Moga-moga kita dapat pengajaran malam ni. Minta maaf ya sebab tak sempat nak discuss pengajaran ayat 5 pasal belum habis lagi. Okey, ada apa soalan, pertanyaan? Ada persoalan, pertanyaan? Okeylah. Kalau tak ada, semoga Allah merahmati kita. Semoga Allah melindungi kita daripada syaitan-syaitan yang direjam. Dan semoga iman kita bertambah, takwa kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahi dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Tasbih kafarah. Subhanakallah. Wow.